Okey, badan nasihat. Jom kita cerita pasal siput pula. So, ada jenis siput ni yang kalau katakan kalau kita letak batu ataupun kayu dalam kita punya sistem kita ada banyaklah lumut bersepah-sepah. Dia ada satu siput ni yang boleh bantu kau ataupun kita boleh memberi kepercayaan kepada dia untuk menyelesaikan masalah lumut dalam jangka masa panjang. Ataupun bukannya kalau katakan kita sapu, kita bersih, kita berus, lepas tu dia ada balik datang kemudian. Bukan macam tu. So, ni adalah satu siput yang kita boleh bergantung. Dan macam biasa ada pro and cons, nanti dia cerita kemudian. Tapi yang pentingnya ini bukan siput yang beranak-anak tu ya. Nerite snail. Nerite snail adalah jenis tidak beranak pinak di dalam tank kau. Okay, so dia ada beberapa jenis macam horn snail, zebra snail, red spotted snail. Dia ada macam tu. Oi, bising anak dia. Nak duduk sekali ke? Okay, boleh? Selesa? Okay, sambung. Macam mana cakap tadi? Okay, macam tu jenis-jenis nerite snail lah. Tu kebiasaan. Ada lagi few kalau tak silap. So, macam contoh green dust algae, green spotted algae yang ada selalu dekat salut kita punya batu, salut kita punya kayu kan. Dia memang berselero dia makan. So, benda ni sangat-sangat bagus untuk membantu kita melawan algae. Tapi macam mana cara kita nak menjaga pula? Okay, so kalau katakan ikut dia punya kesukaan ataupun ikut dia punya water perimeter yang dia suka, dia lebih kepada pH yang tinggi. Kenapa dia kena lebih pH yang tinggi? Disebabkan dia perlu ada banyak kalsium kalsium di dalam air. Kenapa nak ada kalsium? Sebab apa? Cengkorang tu. Cengkorang. Apa bahasa lain? Shell. Shell itu dia punya cengkorang tu dia kena ada kalsium untuk membentuk dia punya cengkerang. Kalau tidak, dia akan jadi macam mokah-mokah. Sebab kadang-kadang kita nampak dia mokah-mokah. Sebab apa? Dalam transportation ataupun dalam pembesaran itu sampai ke fish store ke kat kedai-kedai ikan ke, dia tak mendapat cukup dia punya kalsium. So, kalau kita boleh, kita letak kalsium kat dalam tu. Apa itu kalsium? Sebenarnya kalau katakan long story short, dia macam GH lah. Ya, kau nak naikkannya kau punya water hardness. Okay, so apa yang selalu baik, dia akan letak GH+. Ataupun GH ni dalamnya ada magnesium, dia ada kalsium. So kalsium ni very very good. Selain daripada untuk udang ataupun selain daripada untuk aquascape tu sendiri, maksudnya daun-daun, pokok-pokok ni semua, dia baik juga untuk kita punya siput ni. So kalau katakan water perimeter wise, kalau katakan pH wise lah, so dia suka tinggi-tinggi, tapi kita sebagai macam contoh aquascape ni, dia suka pH warna-warna sikit, slightly acidic. So apa yang kita boleh buat, kita boleh letak macam 7 ataupun 6.8 tu should be fine. Ya, so jangan terlampau soft water tu, maksudnya tak ada mineral dalam tu. Bila tak ada mineral, jangka hayat dia makin kecil ataupun makin pendek. Sebab apa? Cengkorang itu tak dapat berkembang. Dia pun tak dapat makan kalsium itu untuk dia punya mineral yang diperlukan di dalam badan dia. Okey, harga pula. Harga dia berbeza-beza. Macam biasa mengikut kedai, sama ada online ataupun offline, ataupun kau tengok kat Facebook group ataupun kau pergi kedai itu sendiri. Okay, so ada yang dia jual RM5, ada yang jual RM6, ada yang jual RM4, bergantung lah. Tapi range harga yang tu, kira macam contoh lah, ompek kau RM7, lebih kurang macam tu lah. So dia bergantung juga. Contoh red spotted snail, harga dia macam ni. Zebra snail macam ni. Kalau katakan bumblebee ataupun kan macam horn snail, ataupun kadang-kadang orang panggil bumblebee sebab color dia tu yang kecil ni, yang ni dia mahal sikit selalu kan, tapi bergantung pada kedai jugalah. Tapi range dia lebih kurang macam tu. Kita sambung kepada pro and cons. Pro dia apa? Pro dia akan tolong kau bersihkan tank, dan dia punya kau punya aquarium pun akan nampak menarik dengan siput. Ada complete dia nak cakap juga. Okay, complete ekosistem kan. So daripada apa yang makan, kita bagi makan ikan kat bawah tu, kat teh. Lepas tu kalau katakan yang tak termakan, bila jatuh bawah, siput-siput yang akan makan. So tak ada lebihan makanan dekat situ. Okay, so algae lah, cantik, itu adalah dia punya pro. Apa cons dia? Okay, cons dia kita kena tahu. Apa yang tak best dia akan bertelur di mana-mana. Tapi kita kena ingat macam yang cakap tadi, dia tak beranak pinak, bertelur. Dia tak akan menoteh. Dia tak akan menetas disebabkan dia perlukan brackish water. Okay, brackish water tu apa? Brackish water tu yang ada macam garam-garam sikit. Dia slightly, kalau katakan dalam alam semula jadi, di antara sungai dan juga laut, tengah-tengah tu, dia macam ada level of salinity ataupun level garam dia agak tinggi sikit lah kan. So kalau kat situ baru dia menoteh. Ya, kalau katakan aquarium kita fresh water ni, dia tak akan menoteh. So apa yang tak best, sakit mata. Itu je. Nak kikih ataupun nak keluar pun payah. So kalau katakan dalam monster tank, kau tak boleh letak, sebab nanti ikan kau akan makan. Contoh macam pufferfish ke apa, dia akan makan siput-siput ni. So kau kena tahu teammate ataupun tankmate. Tankmate dia siapa? Kau boleh padankan dengan apa?
Okay, so cons dia paling utama adalah benda yang keburukan paling utama adalah sebab sakit mata dengan dia punya tolo-tolo tu. So itu adalah cons dia, tapi kebaikan dia rasanya terlebih tinggi lah, ataupun kelebihan dia lebih tinggi lah, ataupun kebaikan dia kan. So for me myself, memang Roma Wali lah, sebab dia akan betul-betul menjaga. So dalam macam dalam tank yang lama ni pun dah setahun lebih lah di dalam tank tu. Lapar ke ni kan. Kalau katakan yang ada algae ataupun ada lumut tu, boleh mencuba. Ya. Boleh mencuba siput. Okay, macam biasa, belanja orang sikit ya. So kita sistem barter. Okay, kau belanja dan like, comment, share. Itu saja yang minta ya. Okay, next content lah. Kita jumpa next content. Assalamualaikum.